Ketawa atau tertawa menggambarkan satu ekspresi yang boleh dilakukan oleh semua manusia. Beberapa penyelidikan telah dijalankan bagi membuktikan bahawa ketawa merupakan terapi yang mujarab terhadap masyarakat. Selalu juga kita dengar bahawa ketawa dan sikap murah senyuman adalah rahsia awet muda. Namun kesibukan kerja hari ini dan tekanan yang dihadapi oleh individu seakan mengekang mereka untuk menikmati masa gembira sekaligus bergelak ketawa bersama keluarga dan rakan-rakan. Walau bagaimanapun, terdapat banyak manfaat yang diperoleh dengan hanya ketawa. Bayangkan dengan melakukan selama antara 10 hingga 15 minit dapat membantu membakar sehingga 40 kalori. Selain itu, ia mampu mengurangkan tekanan, meningkatkan sistem imun dan memanjangkan hayat seseorang. Dengan ketawa juga, perjalanan darah akan lebih lancar dan secara tidak langsung, penyakit berkaitan jantung juga dapat dihindari. Persoalannya, betapa pentingnya ketawa dalam kehidupan seharian bagi setiap individu dan bagaimana ia dapat memberi kesan positif kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Itu dia, banyak kelebihan sebenarnya dengan terapi ketawa ini. Ada yang kata boleh membakar sehingga 40 kalori dan ini mungkin juga ada berkaitannya dengan ramai dalam kalangan masyarakat kita yang kata, Fiza jangan gelak banyak sebab itulah besar. Betul tak? Orang kita selalu cakap macam tu. Maknanya salah. Apabila maknanya saya kira sebenarnya Fiza sejak kebelakangan ni ada banyak tertawa. Sebab tu awak nampak lebih kurus dan sebagainya. Tetapi Fiza, hari ni topik kita cukup menarik. Apabila kita dicelah-celah pandemik COVID-19 ini, mereka berbicara tentang kesihatan mental, depresi, tekanan dan sebagainya. Tetapi ini adalah salah satu cara kita nak ajak semua tonton wanita hari ini tentang topik terapi ketawa ini. Sekurang-kurangnya bukan sahaja boleh kita membantu orang lain, tapi membantu diri kita sendiri juga. Ya, dan kita nak perkenalkan sekali lagi tetamu kita yang akan bersama dengan kita sepanjang kita bincangkan topik ini. Ya. Kita bersama dengan Encik Fazul Naim Ishak selaku perundi motivasi yang juga telah pun berada dalam talian. Assalamualaikum Cik Fazul. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Dan yang ini saya nak kenalkan kerana saya adalah peminat nombor 1 beliau. Ya ke? Bel Ngasri. Assalamualaikum Bel. Waalaikumsalam. Awak bila saya cakap saya minat awak macam tak respon. Macam mana kau pula boleh ada je dekat wanita hari ini ni? Tak, Bel. Lepas kau. Bagilah kat aku pula. Farin, bukan Farin je peminat nombor 1. Rasanya Bel pun peminat nombor 1 legend. Oh, terima kasih. Okey. Saya pun peminat awak. Terima kasih. Okay. Bel ni kan sememangnya seorang yang sangat menghiburkan. Ya, benar. Saya rasa daripada zaman saya sekolah sampailah sekarang berpeluang bekerja sama dengan Bel. Ya. Telatah perbuatan banyak yang menghiburkan hati orang. Tetapi sebelum kita nak bersama dengan Bel, mungkin kita nak boleh cakap bersama dengan Cik Fazul dahulu. Kita cakap tentang ketawa. Tadi laporan telah pun dikongsikan oleh rakan wartawan kami. Tapi mungkin ramai orang tak percaya bahawa ketawa ini boleh memberi banyak impak positif dalam kehidupan kita, Cik Fazul. Kalau boleh nak dikongsikan. Okey, menyebut tentang ketawa. Sebenarnya ada banyak kajian. Yang maknanya kajian itu daripada jurnal, daripada kajian dalam universiti yang membuktikan bahawa ketawa ni memberikan kesan kepada dua perkara. Pertama adalah kesan kepada fizikal. Sebab apa? Tentang fizikal, bila kita ketawa, dia akan menyebabkan kita punya paru-paru akan menyedut lebih banyak oksigen. Dan dia akan menyebabkan keseluruhan oksigen lebih mudah untuk mengalir dalam kita punya tubuh badan. Dan ini akan menyebabkan kita ni akan jadi lebih segar, lebih bertenaga. Dan kita punya metabolisme pun akan meningkat. Dan bila menyebut tentang ketawa juga, akan menyebabkan kita punya antibody juga meningkat. Yang menyebabkan kita ni akan rasa lebih, orang kata lebih sihat. Dan akan menyebabkan juga kita punya kecenderungan kesakitan akan menurun. Yang akan menyebabkan kita akan kurang rasa sakit. Sebab tu bila sebut tentang ketawa, banyak situasi ada setengah individu membawa terapi ini ke dalam hospital. Terutamanya kepada individu-individu yang menghadapi situasi kesakitan yang kritikal. Yang mana penyakit kritikal ni bila dibawa terapi ketawa ni, mereka akan rasa lebih gembira, lebih terasa teruja, akan menyebabkan mereka akan terlupa kepada situasi sakit mereka. Itu adalah impak kepada fizikal. Dan ada kajian pula mengatakan bahawa impaknya pula kepada mental, kepada isu dalaman kita.
yang mana dalam diri kita ni, bila kita dalam keadaan stres, tekanan, kita ada satu hormon yang menyebabkan kita, bila wujudnya hormon ini, kita punya kecenderungan untuk jadi lebih stres, yang menyebabkan sebagai hormon kortisol. Yang mana bila ketua, dia akan menyebabkan hormon ini menurun. Dan dia akan meningkatkan pula hormon-hormon kebahagiaan yang dinamakan sebagai hormon endorfin. Sebab tu bila sebut tentang ketawa ni, memang banyak kajian yang membuktikan bahawa ketawa beri kesan kepada fizikal kita dan juga kepada kita punya kesihatan dalaman. Dan sebut tentang tadilah, saya dengar Fiza sebut, Farin sebut tentang isu tentang kita punya ketawa ni akan menyebabkan kita ni akan jadi mungkin lebih kurus. Sebab apa? Tapi saya ni gemuk kan. Sebab apa? Sebab kita banyak menggunakan tenaga. Itu yang menyebabkan kita akan jadi lebih ceria dan lebih awet muda. Itu adalah rahsia terapi ketawa. Okey, baik. Saya kira sebenarnya daripada perkongsian yang diberikan oleh Cik Fazrul sebentar saja tadi benar-benar membuktikan bahawa ketawa ini yang saya katakan peringkat awal tadi, langsung tak langsung, sedar ataupun tidak, sebenarnya banyak impak positifnya kepada diri dan juga masyarakat. Okey, Falin, saya nak kongsikan sesuatu. Silakan. Menurut penyelidikan, individu yang suka menonton rancangan bergenre lucu mempunyai sifat yang kurang agresi berbanding individu yang tidak gemar menonton rancangan berkenaan. Malahan, melalui ketawa juga dapat meningkatkan kemahiran bersosial, yang mana buktinya adalah individu yang riang dan mudah ketawa lebih senang didekati berbanding individu yang serius, yang mana akan mewujudkan satu bentuk perhubungan yang lebih rapat jika sering ketawa. Sesuai dengan soalan yang awak nak tanya kat Bel tu. Betul lah, Bel. Sebab tu saya rasa saya rapat dengan awak. Dan juga kerana kalau kita lihat pada kajian tadi tu, Bel, awak ni sebenarnya sangat banyak jasanya kepada masyarakat kerana membahagiakan mereka dan menyihatkan mereka. Tapi, Bel, okey, sebagai seorang yang dikenali sebagai penghibur, sebagai seorang pelawak tu, sebenarnya adakah untuk kita orang kata nak ketawa ataupun buat orang lain tertawa itu memerlukan bakat, memerlukan karakter ataupun perlu dirancang-rancang? Apa pendapat Bel? Baik. Kalau macam saya, tak tahulah. Saya ni kadang-kadang ada orang kata tengok muka pun orang dah gelak. Betul. Dia dah dapat terapi tu dah. Jadi saya pun tak tahu. Mungkin yang tadi ada wanita ni ada kongsikan tentang yang macam ada ubat tu. Boleh letak ubat tu muka saya kot. Jadi dia boleh makan ubat tu. Dia dah boleh ketawa. Dia dah dapat dah pun terapi tu. Tapi alhamdulillah, orang kata nak bagi orang gelak apa semua, saya sendiri mungkin jiwa tu dah ada. Orang kata bakat lah. Saya sendiri pun sebelum ni kalau tengok pada cerita-cerita saya berlakon semua cerita serius. Tapi lepas tu dia orang pergi ke orang kata komedi punya ni lah. Sebab dia orang tengok saya punya perangai dekat luar tu boleh buatkan orang ketawa. Katanya gitu. Jadi saya pun alhamdulillah sampai sekarang ni apa je saya buat semuanya nak pergi ke arah komedi. Tapi ini sebenarnya semuanya orang kata macam nasib lah, bakat. Tak semena-mena saya ada bakat ke arah itu. Alhamdulillah. Bukan semua orang alhamdulillah bukan semua orang boleh orang kata melawak. Betul. Kadang-kadang dan kita nak dapat terapi ni bukan boleh gelak Betul. Gila nama dia. Dia kena natural. Dia kena natural. Yang itu nanti Cik Faizal boleh ajar. Jadi satu benda yang saya nak ni saya perasan maknanya orang yang gemuk-gemuk ni kurang ketawa ke apa? Jadi awak kena bantu kami ni. Tapi tengok Bel kurus kan? Okey. Tapi Bel, sebelum kita nak pergi kepada Cik Faizul, nak tanyalah juga Bel lagi sekali. Kalau selalu orang tengok karakter Bel ni, karakter di depan TV kan memang seorang yang menghiburkan, menceriakan, suka membuat orang tertawa. Tetapi kalau dekat rumah dengan anak-anak, dengan isteri, dengan ahli keluarga, adik-beradik, adakah memang Bel pun memang menjadi salah satu subjek yang boleh membuatkan mereka ni ketawa sebenarnya? Ke serius kat rumah? Perangai saya dekat rumah atau di mana-mana saja sebenarnya lebih kurang sama je. Kokoklah adalah 10% aja yang kata tiba-tiba ada serius ke. Tapi yang lain dia semua ini. Cuma anak-anak, bini semua dah tak jalan lah lawak saya tu. Mungkin dah melawat agaknya.
dah meluat, dah tak jalan dah. Ini Sampai saya cakap dekat dia orang, kau ni kalau aku buat dekat luar ni, orang gelak ni. Gitu. Okey. Macam mana dia nak tahu Tapi Bel marah kalau kat anak rumah? pun kelakar juga. Oh, anak pun kelakar juga? Anak lelaki saya yang sulung tu, yang kedua tu pun kelakar juga. Silat-silat dia orang lagi kelakar pada saya lah. Tuan. Saya itu terapi untuk saya. Itu terapi untuk saya pula. Itu kita nak tanya kepada Cik Fazul, tapi bila tengok Bel bercakap tu Fiza, saya tunggu masa je nak tenyeh muka dia dekat kamera tu. Makin lama makin dekat saya nampak. Oh ya ke? Gurau-gurau je. Tapi okey. Farin, Ya, Farin ya. sedar Okey, tak okey. daripada perbincangan kita ni, walaupun kita bercakap secara santai, bersahaja Betul. dengan Bel, tapi kita berapa kali kita dah tergelak dan tertawa. Saya rasa mood lain. Ya, dan secara tak langsung dia menghidupkan mood di studio ini. Mungkin Baik. juga Cik Fazul boleh kongsikan, betul tak Farin? Betul. Dalam keadaan pandemik PKP ini, kadang-kadang ada ibu bapa yang mungkin gajinya dipotong, diberhentikan kerja, tekanan apabila anak-anak ni tak dapat belajar dengan sempurna melalui tempoh PDPR ini. Bagaimana sebenarnya kalau kita dapat membuat individu di sekeliling kita tertawa secara tak langsung, dia dapat memberi satu ruang yang lebih kondusif, lebih ceria, dapat menghilangkan seketika masalah-masalah yang difikirkan dan dilalui itu, Cik Faizul. Okey, bila menyebut tentang PDPR, work from home, saya akan percaya sekarang ni kita ada banyak unsur-unsur yang bukan sebagai unsur-unsur stresor. Stresornya ada unsur-unsur yang menyebabkan kita tertekan. Mungkin tertekan dengan situasi sekarang. Sebab kita nampak sekarang ni disebut dalam PDR ni, ialah mak ayah berdekat rumah bekerja. Anak-anak pula nak kena belajar. Yang mana fokus dia dah hilang. Nak fokus ke mana? Nak fokus bekerja ke? Nak fokus kepada anak? Tambah pula sekarang ni pula, ada pula yang kes ni pula, mak ayah mungkin berada kat pejabat. Anak kat rumah pula. Yang mana kat rumah pun nak kena ambil tahu juga. Kat pejabat pun kena ambil kira juga. Sebab tu disebutkan perkara ni, kita ada banyak stresor. Tu tak termasuk lagi dengan media sosialnya, tak masuk lagi dengan berita-berita yang berbagai. Daripada 10 berita yang dekat media sosial, mungkin 9 berita yang stres, satu je mengembirakan. Betul. Jadi disebutkan perkara inilah. Kita ada banyak perkara yang menjadikan stresor-stresor untuk kita. Namun begitu, apa yang kita boleh buat adalah kita kena ada satu kaedah untuk kita buat reframing. Maksudnya, kita mengubah daripada melihat perkara-perkara itu sebagai stresor atau penyebab kepada tekanan, menjadikan ia sebagai perkara-perkara yang mengembirakan. Sebab tu dia sebut dalam perkara inilah yang mana kita kena ada satu kaedah untuk kita mengubah minda kita untuk melihat satu perkara itu sebagai perkara yang tekanan kepada perkara yang positif. Saya ambil contoh. Kalau sebut tentang persoalan dekat rumah, bila kita tahu anak kita kat rumah, kita tahu anak kita berada di depan mata kita, seharusnya kita gembira. Yang mana maksud dalam gembira ni dengan kita bahawa anak kita tak berada dalam kerangka yang mana sekarang ini terdedah pandemik dan sebagainya. Dan bagaimana kita nak melihat perkara itu sebagai satu perkara yang kita boleh ceritakan. Sebab tu saya suka dengan apa yang dikatakan Bel tadi. Yang mana dia adalah individu yang karakternya itu mengembirakan. Menyebabkan orang ketawa. Dan bagaimana perkara ini boleh kita lakukan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, mungkin suami kita, mungkin isteri kita. Sebab pada sekarang banyak sangat perkara yang stres. Tapi apa kata, kita alihkan perkara yang stres kepada perkara yang mengetawakan kita. Sebagai contoh, macam pagi tadi lah sebagai contoh. Isteri saya, apa bang, boleh tak bantu saya untuk apa? Untuk mop lantai sebagai contoh. Apa kata, sambil mop lantai, sambil mop dengan ketawa. Sebab apa? Kita nampak mop lantai ni macam perkara yang stres. Tapi apa kata, sambil kita mop, sambil ketawa. Sambil kita mengajar anak kita, sambil ketawa. Sambil kita buka komputer, sambil ketawa. Sambil kita masak, sambil ketawa. Maksudnya apa sahaja perkara yang dahulunya menyebabkan kita stres, sekarang kita lihat perspektif ketawa. Dengan apa? Bila kita ketawa, kita akan lebih ceria. Sebab yang menariknya adalah, kajian mengatakan bahawa fizikal kita dan minda kita dia tak ada beza. Adakah ketawa itu ketawa yang sebenar atau ketawa olok-olok? Dan bila sahaja kita ketawa sahaja, dengan sendirinya fizikal akan percaya bahawa itu benda yang sebenar. Dan mental pun akan percaya bahawa benda itu benda yang sebenar. Dengan sendirinya stimulasi itu akan berlaku. Kita akan jadi lebih sihat, lebih segar, metabolisme akan meningkat, akan menyebabkan kita ceria selalu dan bahagia selalu. Tengok Bel pun tengok atas ke? Awak tengok Cik Fazul bercakap di atas ke? Cik Fazul di atas awak ya? Sebab dia ada kat atas ni. Awak sedia Allah. Lain macam pula wanita hari ni kita. Dengan topik terapi ketawa kita. Okey, Bel, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Bel dan juga Cik Fazul. Tapi sebelum itu kita nak saksikan terlebih dahulu TikTok pilihan topik kita hari ini. Kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum dan assalam sejahtera. Saya akan ceritakan rutin seharian saya.
Jadi setiap pagi saya akan bangun pukul 6 pagi untuk salat subuh. Aduh, okey. 6 pagi. 6 pagi tak tahu. Okey. Asal memang benar pagi lah. Okey, baik. Okay. Lepas tu saya akan bersiap untuk pergi jogging. Sambil pergi jogging tu on the way balik dia. Dia joget dah kan? Dia joget. Dia joget kata ketin. Kenapa aku kena menipu ni? Pun sudah payah. Oh, calling bell miss. Calling. Oh, kami. Farin, saya rasa ini juga secara tak langsung bagi anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ni kan. Actually ini juga boleh anda jadikan idea, anda boleh buat aktiviti ni bersama satu keluarga. So kadang-kadang ayah lah, kadang-kadang ayah dekat rumah ni yang selalu lebih berpuas, takkan serius je, tak nak gelak, tak nak ketawa. Tapi sesekali apa salahnya? Orang kata kadang mak ayah ni macam tak sporting, tapi kita boleh usahakan, boleh inisiatifkan aktiviti macam tu untuk membuatkan kita tertawa. Okey, Bel sendiri boleh ceritakan rutin Bel seharian? Ya, Farin. Oh tak, saya gurau je Bel. Rutin? Oh tak, saya tengok Tengok pada dinding TikTok. aja. Okey. KP ni. Okey Bel. Kita nak cakap tentang membuat orang tertawa. Selalunya apabila Bel membuat jenaka, membuat sesuatu yang lucu, apa selalunya respon yang orang berikan pada Bel? Kata Bel seronoklah, saya rasa seronok satu keluarga. Selalunya apa yang dikongsikan bersama dengan Bel? Selalunya dia orang akan hantar gambar orang kuning gelak tu. Oh. Selalunya kebanyakannya gambar orang kuning gelak tu memang banyak sekali, dan alhamdulillah apa orang kata ramai yang sukalah dengan kadang-kadang dengan caption. Kalau macam dekat IG saya tu ramai juga yang suka caption saya. Wah, saya ni bedal je. Lepas tu dari segi apa yang saya buat, macam contoh walaupun PKP tapi video-video parody saya masih lagi orang kata dimainkan, dibuat naik. Jadi benda-benda tu semuanya berkisarkan tentang komedi lah. Jadi dia orang seronok lah, dia orang seronok, suka. Kadang-kadang komen, dia orang punya apa orang kata like dia ramai memang beribu-ribu. Komen pun sampai kadang-kadang beratus-ratus. Jadi alhamdulillah lah apa yang saya buat tu boleh membuatkan orang ketawa lah. Alhamdulillah. Bel, tapi nak tanya juga. Saya pun tak sangka. Nak tanya juga, bila orang tengok video-video parody Bel, orang gelak, orang ketawa kan. Apa saja caption Bel pun orang dah ketawa. Tapi untuk diri Bel sendiri, apa perkara yang boleh membuatkan Bel pula ketawa? Sebab selain daripada menggembirakan orang, Bel pun perlu juga menggembirakan diri Bel sendiri. Itu pun terapi juga kan? Siapa buat lawak kat awak? Okey. Alright, okey. Alright. Okey, saya selalu apa yang macam contoh kalau saya nak buat tu, saya pastikan saya ketawa dulu. Itu pula. Terapi juga kan? Itu idea-idea yang kadang-kadang sebab itu kita boleh agak benda tu kelakar ataupun tidak. Kalau macam contoh saya nak buat apa-apa je, video ke, ataupun macam contoh saya tengah bercakap ni pun kadang-kadang benda-benda lawak tu saya sendiri pun kadang-kadang boleh gelak. Itu yang membuatkan kadang-kadang orang pun boleh gelak dengan apa yang saya buat tu. Jadi itulah dia. Jadi daripada situ saya dapat tahu benda tu
lawak atau tidak. Okey, itu yang penting sekali. Okey, ini satu lagi kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita, Fahrin. Menurut Profesor Lee Berg, bersama penyelidik dari sebuah universiti di California, Amerika Syarikat yang berusaha selama lebih kurang 3 dekad untuk merungkai bagaimana mood seseorang dapat memberi impak kepada sistem imun dan kaitan dengan penyakit. Okey, tadi kita cakap kalau kita gelak boleh bakar 40 kalori kan sekurang-kurangnya. Okey, tapi ini dalam kajian beliau menyimpulkan bahawa ketawa berperanan besar dalam menangkis virus, bakteria, kanser dan penyakit jantung. Selain itu, ketawa juga boleh membuatkan individu itu lebih tenang dan juga agresif. Kalau kita tengok perwatakan Bel tadi kan, ini mungkin ada perkaitannya. Kerana dia sebelum nak buat orang lain ketawa, dia akan pastikan diri juga gembira. Jadi kalau kita tengok, sebab tu orang selalu cakap Bel nampak muda, Bel kurang kedutan di muka. Itu kadang-kadang Setuju itu kadang-kadang pun saya tak tahu. Tapi apa macam apa pun macam kadang-kadang macam contoh saya baru-baru ni ada nak berlakon dengan Farin, ya. Sepanjang apa saya nak buat tu apa semua, kadang-kadang kita orang ketawa-ketawa juga. Jadi dari situlah idea-idea tu datang. Idea-idea tu datang dan apa macam contoh saya memang perwatakan saya macam ni. Saya memang tak suka stres-stres. Itu satu masalah pula, tak suka stres. Saya adalah orang yang tak suka stres, saya tak suka masalah. Sebab bagi saya suka hiburkan orang. Selalu niat saya macam tu. Memang sebenar-benarnya niat hidup saya tu, saya memang suka nak hiburkan orang kalau boleh. Okey. Betul. Dan menjadi seorang yang ceria, macam mana Bel ceritakan di dalam ruang pekerjaan kami dan sebagainya, menjadikan kami ini lebih kreatif. Itu antara impak positif yang kami boleh nampak. Okey, Cik Fauzul, kalau kita dah dengarkan mungkin fakta, sedikit fakta juga yang dikongsikan oleh Fiza. Kita nak orang ramai tahu bahawa ketawa ini bukanlah sesuatu yang kita kata tidak ada faktanya, tidak ada kesan positif secara saintifik dan juga biologinya. Tetapi Cik Fauzul, kadang-kadang untuk membuat orang ketawa, untuk membuat kita ketawa, bagaimana kita nak mereka ataupun mencari ruang yang sesuai untuk kita rasa gembira? Adakah perlu dimulakan dengan sifat positif baru kita boleh ketawa, ataupun tiba-tiba saja pun kita boleh ketawa sebenarnya? Okey, bila menyebut ketawa, sebenarnya ketawa ni dia boleh datang daripada 2 situasi. Pertama, dia boleh bermula daripada ada stimulus-stimulus tertentu yang menyebabkan kita ketawa. Saya ambil contohlah. Sekarang ni ada banyak stimulus yang ada. Contoh stimulusnya datang daripada internet yang sekarang ada YouTube. Macam-macam rancangan yang mengetawakan kita. Contohnya lah rancangan Raja Lawak lah dan sebagainya. Yang inilah stimulus-stimulus yang boleh menyebabkan kita ketawa. Jadi stimulus-stimulus ini juga adalah sumber untuk dapatkan orang kata keinginan untuk ketawa tu. Yang kedua, yang menarik adalah satu kajian dibuat oleh Dr. Madan Kataria. Yang mana beliau ni adalah founder ataupun pengasas kepada kaedah laughter yoga. Dia katakan bahawa, ada kajian mengatakan bahawa sebenarnya ketawa ni tidak perlu kita bermula dari ketawa yang semula jadi. Dia bermula dari ketawa olok-olok. Yang mana ketawa olok-olok ini akan membawa kepada ketawa itu menjadi ketawa yang sebenar. Yang akhirnya, ketawa olok-olok ni juga boleh menyebabkan kesan kepada diri kita. Secara fizikal, secara mental. Sebab apa? Saya kata tadi, bahawa kita boleh tubuh badan, dia tak boleh bezakan sama ada benda itu olok-olok ke atau sebenar. Dan bila tubuh badan kita kesan begitu, maka kesan dari ketawa yang olok-olok pun akan serupa seperti mana ketawa semula jadi. Sebab itu disebut tentang bagaimana bermula. Kita boleh juga bermula dengan kita ketawa olok-olok. Contohnya, bermula dengan step pertama, ha, ha, ha. Mungkin cepat sikit, ha, 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 ha. Kemudian, ha, ha, ha. Kemudian, ha, 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 ha. Sebab apa? Dia bermula daripada ketawa yang dibuat-buat. Dan akhirnya, dia akan membawa kepada menjadi ketawa semula jadi untuk diri kita. Okey.
Cik Fazul, mungkin Cik Fazul boleh kongsikan. Tadi tu mungkin sedikit tips lah kan. Sebenarnya kita boleh buat ketawa olok-olok sebelum kita nak dapat ketawa yang betul-betul, sebab badan kita tak tahu nak menilai sama ada betul ataupun tidak. Tetapi ia akan terus menimbulkan satu hormon yang ceria dalam badan. Betul. Kalau boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita dalam tempoh waktu yang sukar ini, kerana setiap orang melalui cabaran yang berbeza-beza. Waimah siapa pun individu tersebut pasti akan ada dugaan dan cabarannya. Bagaimana kita dapat mengguna pakai terapi ketawa ini dalam keadaan pandemik ini untuk menceriakan kehidupan kita, Cik Fazul? Okey, bila menyebut tentang terapi ketawa, sebenarnya terapi ketawa ni ada banyak senamannya, ada banyak langkahnya. Dan dikaji di seluruh dunia, kalau digabung-gabungkan senaman terapi ketawa ni, ada lebih dari 1,000 senaman terapi ketawa. Dan bila sudah terapi ketawa ni, kita boleh kaitkan terapi ketawa ni dengan apa sahaja yang kita lakukan dalam kehidupan. Contoh macam saya sebut tadi, sambil mop kita boleh ketawa, sambil kita berada depan komputer kita boleh ketawa, sambil kita pegang penyapu boleh ketawa, sambil pakai baju boleh ketawa. Sebab tu bila sebut tentang ketawa ni, apa sahaja kita boleh jadikan ia satu faktor untuk ketawa. Contohnya lagi, bila berada dalam rumah kita boleh ketawa berdiri, boleh ketawa duduk, boleh ketawa baring. Ada macam-macam cara yang kita lakukan. Sebab tu bila sebut tentang ketawa ni, kalau tanya saya ada banyak teknik. Dan mungkin kalau saya nak share sikit lah, satu teknik lah. Silakan. Yang mana kita boleh bermula dengan kita bertepuk tangan ni pun. Sebab contoh tepuk tangan ni dia bertepuk tangan saya berirama. Sebab contoh kan, kita buat. 1, 2, 3. Tapi itu adalah tepuk yang mana berirama. Kita alihkan pula yang 1, 2, 3 tu kepada ketawa. Ho, ho, ha, ha, ha. Bel buat Bel. Ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Kita boleh juga angkat badan kita. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Betul eh. Bila kita buat macam ni pun kita nak rasa nak ketawa kan. Maka kita boleh lakukan benda ni secara semujadi dengan diri kita pun boleh. Dan apa kata, kita ajak kita punya keluarga, anak kita, isteri kita, untuk sama-sama lakukan perkara yang sama. Dan ini akan menyebabkan bukan sekadar kita boleh turunkan kita punya stres, dia juga akan jadi satu aktiviti keluarga yang amat menarik untuk kita setiap hari. Okey, Bel, di penghujung perbincangan kita inilah, kita kadang-kadang kita nak ada usaha buat orang ketawa, menggembirakan orang, tapi dalam pada masa yang sama juga kita tak nak apa yang kita lakukan itu orang jadi lebih stres, orang jadi marah pula kat kita. Mungkin Bel di dalam menghiburkan orang, membuatkan orang tertawa, ada sebarang mungkin tips-tips ataupun adab-adab, orang kata do's and don't di dalam membuat jenaka ni ataupun membuat orang ketawa. Do's and don't apa, saya tak pernah fikir pula benda ni. Farin, soalan Farin, kau ni. kenapa bagi dia fikir? Tapi pasal lawak dia semua positif. Tapi apa, jangan menyakitkan hati orang. Lawak jangan menyakitkan hati orang. Apa lagi? Kemudiannya Jangan sentuh isu yang sensitif. Benda-benda sensitif kan? Saya benda yang sensitif dan apa, sebenarnya itulah dia, kadang-kadang bakat lah. Kadang-kadang ada orang dia try melawak, bekerja keras untuk melawak dan benda tu jadi macam krik-krik orang kata ya. Faham. Betul. Okey. Tapi bagi saya kalau dah rasa macam tu tak payah melawak lah. Tapi untuk dapatkan terapi, saya setuju juga tadi tu. Gelak tu pun dah kelakar tu. Kan? Dah cakap sekarang pun dah kelakar. Macam tadi Farin Musik dia pun kita kelakar. boleh tergelak Betul. Kita boleh tergelak. Ya, betul. Terima kasih Bel. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bel Ngasri. Tapi janganlah sampai tidur. Janganlah sampai tidur pun gelak. Itu risaukan saya juga. Orang sebelah pula risau nanti. Kalau tidur pun boleh gelak. Nak tanya Elina lah, Farin tidur gelak ke tak? Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Cik Fazul Naim Ishak dan juga Bel Ngasri kerana bersama dengan kita pada hari ini untuk topik terapi ketawa. Terima kasih. Terima kasih kembali. Membuat kami ketawa dan menghiburkan kami dan juga penonton wanita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah. banyak-banyak. Saya pun Baik. Terima kasih wanita hari ini. Sama-sama. Saya pun terhibur juga sebab bila awak usik Bel usik awak, memang saya yang di studio ni pun rasa terhibur bersama juga dengan penonton-penonton. Okey.
Tapi ada Baik. seperkara yang saya nak beritahu kepada penonton semula. Sebenarnya apabila tadi fakta yang kerap kali kita ulangi ialah badan kita, minda kita tidak tahu sama ada ianya dibuat-buat ataupun sebenar-benarnya. Tapi apa yang pasti, ketawa memberi impak yang positif. Jadi kalau anda berkesorangan sekalipun, tanpa sebab sekalipun, ketawalah. Ketawalah. Okey, nanti kalau saya harap jiran depan rumah saya, kalau dia dengar saya ketawa tu, dia tak terperanjat. Saya cuba menggembirakan Seorang-seorang diri ketawa, saya. kan? Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti Farin akan bersama dengan anda untuk kongsikan sesuatu yang lebih menarik lagi. Jangan ke mana-mana. Nak ketawa. Wanita hari ini.